Baik, kita bersama dalam motivasi kewangan. Kali ini memperkatakan mengenai dengan kepentingan memiliki perlindungan. Apakah yang akan disampaikan nanti? Jadi kita bawakan ke studio kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Samsul bin Haji Muhammad, merupakan Naib Presiden Persatuan Perancangan Kewangan Brunei FPAB. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pagi sebetulnya berbesar hati di atas kesudian pihak Tuan meluangkan masa bersama kita. Bila memperkatakan mengenai dengan kepentingan memiliki perlindungan ini, ada hubung kaitnya sedikit sebanyak ya Tuan dengan fenomena yang melanda dunia pada saat ini. Jadi banyak yang mengadu akan ialah sedikit efek ataupun kesan kepada perniagaan sama ada yang besar, dari yang kecil hinggalah perniagaan yang besar. Mungkin dapat kita jelaskan apakah rahsia mungkin ataupun informasi yang penting yang dapat disampaikan sebagai mukadimahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mewakili Persatuan Perancangan Kewangan Brunei Darussalam ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya segmen Rampai Pagi, kerana mengundang wakil daripada FPAB untuk menerangkan mengenai dengan motivasi kewangan. Dan topik kita pada hari ini adalah kepentingan memiliki perlindungan. So apa dia perlindungan? Okay, perlindungan merupakan salah satu pengurusan risiko di mana kita ini memindahkan risiko kewangan ataupun risiko kemalangan kepada pihak ketiga. So di sini perlindungan bila kita lihat daripada seginya dari segi perancangan kewangan ia merupakan takaful ataupun insurans. Di mana perlindungan ini membantu seseorang individu daripada mengalami kerugian ataupun musibah disebabkan oleh perkara-perkara tertentu yang tidak dijangkakan dan memindahkan kepada pihak ketiga, iaitu kepada pihak insurans ataupun pihak takaful. So di sini sebagai contoh untuk memahamkan kepada pihak para pendengar. So artinya di sini sebagai contoh macam mana tadi memindahkan sebagai contoh yang paling simpel bila kita melihat kenderaan insurans kenderaan ataupun takaful kenderaan, di mana kita ni memberikan perlindungan kepada kenderaan kita ni dari segi harta benda kepada pihak ketiga, iaitu pihak insurans ataupun pihak takaful. So jika berlaku kemalangan ataupun musibah ke atas kenderaan ataupun peserta tu, so pihak insurans akan mengganti bagi pihak peserta tersebut. Artinya kereta itu akan direpair ataupun tertakluk kepada apa jenis kerosakannya. So kita ni telah memindahkan risiko kewangan itu kepada pihak ketiga, iaitu pihak syarikat insurans ataupun takaful. So itulah artinya perlindungan, di mana kita ni melindungi ketani ataupun harta benda. Tetapi untuk segmen ini saya akan memfokus kepada takaful keluarga ataupun konvensionalnya life insurance. So di sini penting untuk ketani melindungi diri ketani selain daripada ketani melindungi harta benda. Jadi mungkin dapat Tuan jelaskan sejauh mana kepentingan ataupun sangat pentingnya bagi setiap individu maupun keluarga dalam bila kita menyebut mengenai dengan perlindungan ini, dapat dijelaskan secara rincinya. Silakan. Okey. Kalau kita ini bercakap mengenai dengan perlindungan keluarga ataupun takaful keluarga ataupun life insurance secara konvensional, kalau di Brunei kita ini biasa mendengar mengenai dengan insurans kenderaan dimasuk dalam general takaful ataupun non life. So kita ini biasa dengar sebab perkara itu mesti kalau tani dah mengambil insurans untuk kenderaan kita ni dapatkan cukai jalan ataupun road tax satu kemestian. Tetapi kalau dari segi life ataupun takaful keluarga, kita jarang mendengar. Yang kita dengar kereta, insurans rumah. So kalau dari segi dari life insurance ataupun takaful keluarga, banyak perkara yang bermanfaat untuk kita ni, terutama sekali satu, melindungi daripada jika berlaku kematian. Betul. Okey, sekiranya berlaku kematian, kita ni indah mau keluarga yang kita ni tinggalkan itu akan terbeban dengan kewangan, ataupun kita ni ingin meninggalkan manfaat kewangan kepada diorang supaya diorang dapat hidup ataupun survive macam biasa. Sebagai contoh saya relate dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bermaksud adalah lebih baik bagi kamu meninggalkan keluarga ahli waris dalam keadaan kaya daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. So ini adalah pengurusan risiko di mana perlindungan itu adalah penting. Itu pertama. Yang kedua, kita ni melindungi jika kita ni menghadapi penyakit. So di mana perlindungan ini kita ni boleh melindungi diri kita ni jika berlaku sesuatu penyakit. Di mana dengan adanya perlindungan sama ada melalui takaful ataupun insurans, kita ni akan dibiayai untuk
mengubati penyakit itu. Sampai to the extent of kadang-kadang dibagi perlindungan tambahan di mana kalau ditahan di hospital dibagi alone ward ataupun dibagi untuk MC-nya, cuti sakitnya. So inilah perlindungan yang boleh kita dapatkan jika berlaku penyakit kepada kita ni. Dan yang ketiga yang paling penting yang selalu kita ni kadang-kadang orang yang mesti untuk kita ni ambil ialah perlindungan mortgage ataupun perlindungan gada janji yang melindungi kita ni punya hutang kita ni ataupun pembiayaan kita di bank. Tapi alhamdulillah kita ni di Brunei sebahagian daripada pembiayaan ataupun pinjaman memang dimestikan oleh pihak berkuasa otoriti di Brunei, Authority Monetary Brunei Darussalam memastikan untuk mengambil perlindungan bagi sebahagian dari pembiayaan, contoh pembiayaan peribadi atau pembiayaan rumah. Tapi sebahagian daripada pembiayaan-pembiayaan lain itu ada yang tidak mempunyai perlindungan. So jika berlaku kematian kepada si peminjam ataupun yang berhutang, dengan adanya perlindungan ini, pihak keluarga tidak akan dibebani untuk membayar balik hutang-hutang tersebut. Terutama sekali yang melibatkan aset, contoh kereta, rumah. Itu sebahagian daripada pembiayaan yang kalau tidak dilindungi dengan mortgage takaful ataupun takaful gada janji, jika berlaku kematian, pihak bank ataupun pihak institusi kewangan akan mengambil balik kereta itu. Kecuali ada keluarga yang ingin membayar, menyambung pembayaran untuk menyambung lagi. So artinya kalau ada dilindungi dengan takaful, berarti keluarga tidak payah membayar. Beban itu tidak payah lagi ditinggalkan kepada keluarga. Pihak insurans akan membayar bagi pihak keluarga. Jadi kereta itu adalah milik ataupun rumah itu adalah milik keluarganya yang ditinggalkan. So artinya ini adalah kebaikannya untuk kita ini mempunyai perlindungan. Selain daripada itu juga bila kita ini melihat dari segi simpanan, kita selalu menyimpan untuk persaraan, menyimpan untuk pendidikan kanak-kanak. So kalau kita ni menyimpan dalam simpanan biasa, tidak mempunyai perlindungan. Contohnya kalau kita ni menyimpan berhajat untuk mengantar anak sekolah 15 tahun. Tiba-tiba 5 tahun meninggal tiap orang yang menyimpankan. So artinya simpanan kita ini cuma untuk 15 tahun. Berbeza dengan kalau kita ni membuat perlindungan, di mana hajat kita ni untuk membuat simpanan pendidikan dalam tempoh 15 tahun. Jika berlaku kematian ataupun kecacatan kekal kepada orang yang menyimpankan ini dalam tempoh 5 tahun, artinya pihak insurans ataupun takaful akan masih membayar untuk tempoh 15 tahun. Dengan di sini arti kata lain, hajatnya, matlamatnya untuk mengantar anaknya tu untuk pendidikan, simpanan pendidikan itu masih lagi tercapai. So inilah kebaikan perlindungan. Kenapa kita ni mesti memiliki perlindungan? Inilah sebahagian daripada kebaikan-kebaikan kenapa pentingnya kita ni memiliki perlindungan. Baik, mudah-mudahan Auda dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh tetamu kita tadi, itu bersama dengan Tuan Haji Samsul, di mana kita pada saat ini memperkatakan mengenai dengan kepentingan memiliki perlindungan, dan banyak juga yang telah disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kita sebelum ini tidak mengetahuinya ataupun kurang memahaminya. Jadi berikutnya kita ketahui pula apakah Tuan yang dapat dinyatakan jenis-jenis perlindungan yang sepatutnya dimiliki oleh setiap individu tersebut. Kalau kita ni bercerita mengenai dengan life ataupun takaful keluarganya, di dalam kita ni punya kehidupan kita ni ada mempunyai pusingan hayat kewangan ataupun financial life cycle So artinya di dalam fasa ni ada 3 fasa. Fasa pertama kita ni memanggil sebagai melindungi kekayaan ataupun wealth protection, di mana umur kepada kebiasaannya dalam 20 ke 40 tahun. So fasa kedua di mana kita ni mula mengumpul harta ataupun wealth accumulation, di mana umur daripada 40 kepada 60. Dan yang peringkat penghabisan sekali, peringkat ketiga iaitu dari umur 60 ke 80, di mana kita ini sudah bersara dan di mana kita ini memerlukan pembahagian harta ataupun wealth distribution. So bila kita ini melihat keperluan takaful ataupun keperluan insurans kepada setiap peringkat ini berbeza. Saya akan bagi contoh saja. Untuk peringkat pertama, peringkat umur 20 ke 40. Kebanyakannya orang ini yang umur 20 ke 30 ke 40 ni, orang yang 20 ni baru bekerja, single, ataupun baru berumah tangga, ataupun berumah tangga masih mempunyai anak kecil. So artinya keperluan berbeza dengan orang di peringkat kedua dan peringkat ketiga. Mungkin untuk peringkat pertama ni bagi orang yang single tapi mempunyai dependent, tanggungan seperti kedua ibu bapa, ataupun yang baru berkahwin mempunyai tanggungan isteri, ataupun yang sudah berkahwin mempunyai anak kecil, mempunyai tanggungan isteri dan anak. Mungkin keperluannya berbeza daripada orang lain. Sebagai contoh, mungkin keperluan pada peringkat ini ialah untuk melindungi pendapatannya, income protection. So artinya jika berlaku kematian ataupun kecacatan kekal kepadanya,
artinya keluarganya tu masih menerima pendapatan. Okey, dalam aspek melindungi pendapatannya, salah satu produk income protection nya. So artinya ia akan dilindungi. Contoh anak yang paling kecil berumur 1 tahun. Artinya bila mengambil perlindungan income protection, ia akan mengambil kira sampai umur anak itu 21 tahun dependent. Artinya baru tah perlindungan itu berhenti. Artinya bila berlaku kematian kepada orang yang orang yang membuat perlindungan ini, terutama sekali breadwinner, terutama sekali yang menjadi sumber pendapatan tulang belakang kepada keluarga, berlaku kematian kepadanya, artinya ia akan masih dibayar oleh pihak insurans ataupun pihak takaful manfaat kewangan setiap bulan sehingga umur anak itu 21 tahun. Ia bergantung kepada produk. Ya, produk itu berbeza-beza. Ini adalah salah satu yang saya mention itu mengenai dengan income protection. Atau untuk orang yang fasa pertama. Mungkin fasa kedua mungkin berbeza. Mungkin dia akan memikirkan akan mulai menabung untuk persaraan. So mungkin different produk yang akan di-approach. Contohnya untuk pihak ketiga. Ketiga mungkin dalam kita ni kan mendistribute harta-harta kita ni. Pada umur macam ni kita ni memerlukan kesihatan. Betul. So mungkin dari umur 40 untuk menjangkau ke umur 60, 80 tu di mana kita ni dah punya pendapatan, mungkin keperluan kita ni adalah untuk menjaga kesihatan kita ni. Di mana perlindungan dari segi kesihatan itu adalah perlu untuk kita ni. Dan juga peringkat kedua ni juga anak-anak sudah mulai membesar dan keperluan kita ni untuk menghantar diorang untuk belajar. Mungkin keperluan itu berbeza. So setiap peringkat satu fasa ke fasa kedua, fasa ketiga tu keperluan adalah berbeza. Di sinilah pentingnya kita ni untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada orang, bukannya what is available in the market diambil saja. Padahal in the perlu mungkin belum lagi masanya untuk yang mengambil sesuatu perlindungan. So ini kita perlu menganalisa apa keperluan kita ni di setiap peringkat. So kalau kita ni di peringkat ini apa keperluan kita ni? Peringkat kedua apa? Peringkat ketiga apa? So kita ni perlu menganalisa apa keperluan kita ni di setiap peringkat. Jadi dalam hal tersebut ya Auda, perlunya ada yang sangat penting adalah perancangan. Perancangan. Jadi bagaimana jika sekiranya single parents yang ada anak angkat, macam mana kedudukannya tu? Okey. Okey, dalam segi kalau kata ni mungkin daripada segi waris daripada faraid mungkin anak angkat itu tidak termasuk di dalam pembahagian harta. Tetapi di dalam konsep lain, mungkin sebagai contoh, mungkin bila dalam insurans konvensional, di sana akan dibuat panama. Panama tu boleh dinamakan kepada anak ni ataupun dalam konsep takaful ataupun konsep Islamik kata ni membuat sebagai hibah, dihibahkan kepada anak tu. Hibah merupakan pemberian semasa hidup. Artinya orang dah boleh kontes tu atau dah pemberian, bukannya waris. Artinya bila tani tahu kita ni ada anak angkat tani kan kita ni bagikan sekiranya tah berlaku apa-apa kita ni, anak angkat tani kan kita ni berikan sebagian daripada manfaat kewangan itu. Kita ni boleh menggunakan dalam konsep hibah, iaitu hadiah, pemberian semasa hidup. Artinya jika berlaku kematian pun anak-anak banar, anak-anak asuh pun, anak asuh ni pun akan dapat melalui hibah, bukan melalui dengan perjanjian memang akan disediakan oleh pihak takaful atau pihak insurans. Okey, baik. Dan berikutnya pula kita ingin mengetahui pada masa ini seluruh dunia seperti yang dinyatakan tadi dilanda dengan COVID-19 ini. Jadi tuan dapat jelaskan adakah penyakit ini termasuk dalam perlindungan takaful ataupun insuran? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya bagaimana? Okey, sebelum saya menerangkan dengan COVID-19, perspektif COVID-19, di dalam polisi ataupun di dalam polisi jacket insurance ataupun takaful memang ada terma dan syarat, terms and condition, apa yang masuk di cover, apa yang tidak di cover, dan di dalam itu juga ada yang disebutkan sebagai pengecualian ataupun exclusion. Exclusion, di mana di dalam exclusion ni macam-macam ni. Di dalam itu salah satunya ialah pandemik. Dan juga ada penyakit seperti AIDS ataupun suicide, bunuh diri, ataupun peperangan ataupun rusuhan. So inilah termasuk di dalam exclusion. So bila kita ni berbalik kepada COVID-19 ini mula-mula ialah sebenarnya satu virus atau penyakit belum diisytiharkan sebagai pandemik. Ia hanya diisytiharkan oleh pihak WHO kalau tidak silap pada 11 hari bulan Mac tahun ini diisytiharkan sebagai pandemik. Jadinya bila sudah jatuh kepada pandemik, ia termasuk dalam exclusion, pengecualian. Artinya perlindungan yang ada sekarang ini tidak melindungi pandemik. Bukan lagi COVID-19 ia sudah
dikonsider sebagai pandemik. Tapi kalau dia sebagai standalone, belum dikonsider sebagai wabak ataupun pandemik, ia masih di dalam perlindungan. Walau bagaimanapun, sebahagian syarikat takaful ataupun syarikat insurans ada yang membagi perlindungan kepada wabak ini tertakluk kepada jenis-jenis produk. So adalah penting di sini saya ingin menyarankan kepada peserta takaful ataupun juga pemilik polisi pemegang polisi untuk menghubungi syarikat insurans ataupun syarikat takaful masing-masing melalui ejen ataupun perancang insurans mereka untuk mendapatkan kepastian adakah pandemik ini COVID-19 ini termasuk dalam perlindungan yang sedia ada. So di sini penting. Kadang-kadang ada sebahagian takaful, sebahagian insurans akan memasukkan sebagai perlindungan. Ada sebahagiannya tidak. Tapi kalau kita lihat daripada general exclusion yang memang termasuk dalam pandemik tidak dilindungi. Suatu adalah lebih bagus untuk kita ini menghubungi kata ni punya syarikat takaful atau syarikat insurans untuk mendapatkan kepastian mengenai dengan pandemik COVID-19. Okey. Mungkin ada yang bertanya juga, ada yang sempat menteks saya secara peribadi katanya mengenai dengan kalau kita ni kena ambil insurannya tuan untuk anak-anak sama ada anak kandung sendiri ataupun anak angkat. Usia berapa syaratnya? Ada yang akan mengetahui ini. Okey, ia tertakluk kepada produk produk. Ada yang produk memberikan dari lahir itu, dari 14 days ataupun 30 days, it depends. Dari sejak lahir itu boleh diambilkan. Boleh sudah. Sudah ada asli mempunyai birth certificate. Apa semua sekali bermula dari 14 hari sehingga umurnya. Ada produk yang sampai 18, ada produk sampai 21 untuk jenis produk kanak-kanak lah. Tersebut anak tersebut bekerja lah ya. Bekerja ataupun ada yang juga dari sampai umur pencen 60. So tertakluk kepada So ada untuk restriction memulakan anak tu ada restriction untuk mengambil asal saja yang mempunyai birth certificate mulai dengan 14 hari if I'm mistaken 14 hari ke 30 hari boleh sudah menyertai takaful ataupun insurans. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri wawancara kita, tentu sekali kami memberi peluang pada tuan. Jadi apakah saranan tuan sendiri bagi seseorang itu yang ingin memulakan perlindungan bagi diri dan juga keluarganya? Okey. Yang paling penting di sini apa yang boleh saya sarankan adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada perancang kewangan ataupun perancangan insurans. Kerana kalau kita ini sendiri kan mengambil what is available in the market, produk ini bagus, diambil. Tetapi tidak sesuai dengan kita ni. So kalau kita ni melalui dengan penasihat kewangan ataupun perancang insurans, diorang akan membuat analisa daripada segi kewangan kita ni. Kadang-kadang bila dilihat daripada segi kewangan, dianalisa ada perbelanjaan yang anda perlu. Mungkin kedudukan kewangannya itu pun belum lagi membolehkan ia untuk mendapatkan insurans. So di sini kita akan menganalisa. Bila dia daripada analisa kewangan, ada perbelanjaan yang anda perlu, padahal belanjaan ini boleh dijadikan untuk mengambil takaful. Di sini apa yang saya maksudkan ialah kalau tadi mendapat khidmat nasihat daripada pihak perancang kewangan ataupun perancang insurans ataupun takaful, ia akan melihat secara holistik daripada segi kedudukan kewangan. Kata ni dan jemaah nanti bila tani menyertai produk atau menjadi sesuatu perlindungan, tiba-tiba tani dia boleh membayar setiap bulan. Itulah. So ini yang kita ni elakkan. Suatu tadi sini assessment awal-awal yang dibuat oleh pihak perancang kewangan, dia akan melihat daripada segi cash flow, melihat daripada perbelanjaannya. Kadang-kadang perbelanjaan yang dia perlu itu boleh dikeluarkan dan dijadikan untuk mengambil perlindungan ataupun untuk keperluan lain, ataupun savings. So di sini bukan saya tani produk ni bagus balik, tetapi produk ni bagus sertai. Bukan macam tu konsepnya. Konsepnya kadang-kadang kita ni membeli what is available tetapi tidak perlu untuk kita ni. So that's why kita ni mesti melihat satu daripada segi peringkat di mana kita ni berada dan dua kita ni melihat kedudukan kawan kita ni. Bila kita ni semua sekali sudah ni kita ni daripada segi holistiknya dapat kita ni lihat. So anita keperluanku yang awal sekali. Kata ni bagi keutamaan. Mungkin belum perlu, contoh kesihatan itu belum perlu, retirement belum perlu. Yang perlu pada masa ini adalah untuk melindungi pendapatan. Mungkin itu ada keutamaan pertama. So dari segi sini dia akan satu-satu produk itu mana yang sesuai dan mana yang menepati kedudukan kewangan pada masa ini. So adalah lebih penting untuk mencek, untuk melihat, menganalisa kedudukan kewangan sebelum tani menyertai sebarang produk perlindungan. So artinya bila kita menyertai, kita ni memang atau keperluan kita ni dan sesuai dengan kedudukan kewangan kita ni.